Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi. Hari ini masih lagi ada hadiah percuma ya. Nanti Puan Roza pilihlah siapa yang bertuah untuk mendapat buku apa ni? Buku Beri 2 Minit yang disumbangkan oleh Allah, saya dah lupa dah nama. Tapi nanti saya akan umumkan. Yang pertama, Cik Pai dah habis, dah selesai. Kemudian, Puan Rosita, dia untuk 4 hari, dia telah donate buku Beri 2 Minit untuk tuan-tuan yang mendengar siaran FB kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Semua orang lah saya kata, fitrah manusia ni dia nak jadi baik. Okey, jadi saya tak ada orang nak jadi jahat lah. Tetapi disebabkan kita ada nafsu, kadang-kadang kita buat keputusan yang tidak tepat, menyebabkan kita jadi tak okey sangat lah kan. Sebab itu ada orang kerana dia nak dunia ni sangat kan, berlakulah rasuah. Sebab nak duit banyak. Duit yang sikit dengan duit yang banyak, orang nak duit banyak. Kan? Itu prinsip asas dunia kapitalis. Tapi dalam kita ni, kalau duit yang banyak itu menyebabkan kita rosak, ada orang tak nak dia macam-macam manusia ni. Tetapi yang saya nak ceritakan sedikit ini adalah pengalaman saya apabila ditawarkan untuk bekerja di Universiti Taibah Madinah. Inilah salah satu saat yang paling indah dalam hidup saya. Saya telah berkhidmat dengan UiTM dekat lebih 24 tahun dan saya jangka saya tak akan berhentilah dengan UiTM. Sebab apa? UiTM ni sangat special untuk saya. Belajar di sana, kahwin dengan budak UiTM, anak-anak pun ada yang belajar di UiTM dan saya dalam usia yang muda, umur 39 tahun sudah dilantik menjadi profesor di UiTM. Jadi memegang jawatan, Masya Allah, Subhanallah, duduk dalam pengurusan Senate UiTM daripada umur 26 tahun. 27 tahun dah masuk dalam Senate UiTM. Tetapi ketentuan Allah ini berbeza dengan apa yang kita rancangkan. Kerana apa? Saya bila pergi haji, saya pernah sebut dengan adik saya yang pergi sekali, Azlina, saya kata, abang ni kalau bolehlah nak duduk di Mekah, nak duduk di Madinah. Tak kira lah mana-mana ni. Seronoknya duduk di sini. Ini yang dituturkan. Dan saya kata pada adik saya ni, nanti selepas Sofia, anak bongsu saya, masuk universiti, saya nak minta kerja di di Arab Saudi. Tetapi 4 tahun lepas tu saya telah dibenarkan untuk pergi ke sana. Yang tu kita tak payah cerita. Tetapi yang saya nak ceritanya, saya dah bersiap pergi, saya dah beritahu kepada pihak universiti saya akan sampai sekian-sekian hari bulan, flight nombor berapa apa semua. Dia pun kata, okey Prof, kami akan sambut di sana. Kami akan sediakan kereta, pemandu dan pegawai seorang akan sambut. Jadi okeylah, kita pergi itu bukan pergi buat umrah, pergi haji, kita pergi dengan permit kerja. Dia lain sikit dengan visa kerja. Jadi bila sampai di sana, saya, Roza, Amiru dengan Sofia, 4 orang kami pergi. Dan sampai di sana, urusan immigration sekejap saja. Kalau pergi umrah, ya Allah, kena beratur pajak, kadang-kadang dah sampai dekat dia punya pegawai tu, dia boleh bangun, dia boleh tutup dia punya kaunter tu. Kadang-kadang kawan dia datang, boleh bersembang 15 minit. Allahu Akbar, ujian betul kalau nak masuk ke Arab Saudi. Zaman dulu. Baik. Jadi bila keluar saja daripada immigration tu, ambil beg lah. Beg banyak, 16 beg. Sebab apa? Memang saya ingat saya nak mati kat sana lah. Ada terlintas dalam hati. Jadi bila keluar saja ke balai ketibaan, saya mulalah mata mencari. Mana ni yang menunggu saya ni? Sebab saya jangkakan akan ada orang angkat macam ni, Profesor Dr. Muhammad Kamil Ibrahim, Universiti Taibah. Sebab inilah yang kita lakukan. Kalau orang daripada profesor daripada luar negara datang, kita pergi sambut di airport, siap dengan pelekat dia tu. Okey? Dan cari, tunggu. 15 minit tak ada, 20 minit tak ada, 30 minit tak ada, 1 jam tak ada. Ya Allah. Dalam hati mula celaka Arab ni. Dalam hati melintas, kita bukan baik sangat. Dan nak tak nak saya pun carilah dalam handphone saya siapalah nombor yang boleh dihubungi. Yang kita tengok ada timbalan dekan. Saya kontak dia. Masalahnya dia tak reti bahasa Inggeris, saya tak reti bahasa Arab. Hello lah tu. Saya bercakap dalam bahasa Inggeris. Muhammad Kamil Ibrahim from Malaysia. Taibah University Business School. Report duty. Dia pun cakap dalam bahasa Arab.
Saya tanya, saya pun Allahu Akbar. Cakap pula bahasa Melayu lagi, bahasa Melayu pula. Dia pun cakap lagi. Last sekali, inilah yang Allah selesaikan masalah saya. 3 patah perkataan dia yang dia sebut, saya terus faham. Dia kata apa? Taksi, hotel, Al-Raudah. Apa dia? Ambil taksi, kau pergilah hotel Al-Raudah kat sana. Okey. Cakaplah awal-awal yang kau kata kau nak tunggu tu pasal apa? Ini yang masalahnya. Jadi, sebab barang banyak, saya kena carilah. Tak boleh cari kereta biasa, cari MPV. Dapatlah jumpa MPV. Saya pun tanyalah, nak pergi hotel Al-Raudah. Okey, dia pun kata 150. 150. Okeylah, setuju ya. Tak ada masalah tu. Kan kita 4 orang. Dan masukkan barang-barang apa semua. Masya Allah, subhanallah. Dah masuk kereta. Saya, orang Arab ni bawa sebelah kiri ya. Dia bawa sebelah kiri. Saya masuk duduk sebelah kanan. Belakang Roza dengan anak 2 orang. Dia pun tekan minyak. Brom. Tapi tak pergi. Saya pun tanya, pasal apa tak pergi? Why? Dia pun jawab, muskil. Apa yang muskilnya? Fulus. Dia pun ambil kalkulator. Kalkulator pula. Apa ni handphone? Dalam handphone tu kan ada kalkulator. Dia tunjuk kat saya. Dia kata dia salah. Muskil tu bukan 150. 250. Dalam masa tak sampai 20 minit daripada janji 150, naik 250. Masya Allah, subhanallah. Geram tak saya? Geram juga sikit-sikit. Tapi saya dah penat dah. Saya kata, ya Allah, pergilah. Tak ada masalah lah, pergilah. Sebab dalam poket saya bawa 200,000. Apa dia duit? Bukannya kaya sangat. Duit pampasan UiTM bagi dengan gratuity dan juga duit golden handshake tu saya bawa semua pergi ke Arab Saudi. Pasal apa? Saya ingat nak duduk lama lah kat sana. Masya Allah, subhanallah. Dan bila sampai di hotel, Allah, hilanglah perasaan apa. Bila masuk je hotel, tengok Masjid Nabawi sebelah aja. Okeylah, masalah. Tetapi kemudian selepas setahun di sana, saya tulis buku Anekdot Madinah ni. Menceritakan keadaan pengalaman setahun di Madinah yang pertama itulah. Dan akhirnya bila saya cerita bab ini, saya bacalah surah Surah Al-Hujrah. Ayat Allah, terlepas pula tuan-tuan dan puan-puan. Surah apa ya? Tahu surah apa ni, ayat 13, surah 49. Okey, ayat 13 ya. Allah kata apa? Terjemahan ya, dengar betul-betul ni. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya antara kamu. Peristiwa ini berlaku di Madinah kan? Siapa orang yang pemandu taksi itu? Orang Arab kan? Tapi belum tentu lagi jahat lah macam tu. Pasal apa? Janji 150, naik 250. Di sisi Allah nak jadi baik, bukan kerana bangsa, bukan kerana agama, bukan kerana pangkat, bukan kerana darjat. Yang baik di sisi Allah ialah mereka yang lebih bertakwa. Jadi harapan kita orang Malaysia pun boleh jadi baik di sisi Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Ada lebih dah 6:25. Kita sambung. Tazkirah 5 minit kita berdasarkan buku beri 2 minit. InsyaAllah hari ini bab 13 dah sudah ya. Bab 14. Bab 14 kita terlupa. Tajuk dia kita terlupa. Sebab apa manusia ni bila kita seronok, kita enjoy, kita selalu lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita seronok, yang pertama lah contohlah. Saya bagi contoh mudah-mudah aja. Masa anak kita nak ambil periksa kan? Nak ambil periksa SPM ke, UPSR ke, PMR ke. Banyak sekolah-sekolah ni, dia buat majlis solat hajat. Panggil ibu bapa apa semua. Kata, ibu bapa pun pergi ya. Kat rumah dia tak buat pun. Tapi bila sekolah panggil, pergi belaka. Pasal nak anak berjaya ni. Minta dengan Allah. Tiba-tiba anak dapat dah 6A ke, dapat 8A, 9A. Ada kita sujud syukur. Masa kita nak sesuatu daripada Allah, kita ingat pada Allah. Bila kita dah berjaya, kita lupa. Berapa kali tuan-tuan dalam hidup kita ini, kita sujud syukur kepada Allah. Dalam setahun, berapa kali kita sujud syukur? Itu yang kita bersyukur secara rasmi. Sujud syukur ni mudah je lah. Allahu Akbar, sujud, duduk kita duduk antara dua sujud tu kan. Macam tu, Allahu Akbar, sujud syukur, bangun, Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah je.
Tapi berapa ramai orang buat? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam Quran ni bila saya baca terjemahan yang pertama sekali masa pergi haji dulu, habis ya, dalam duduk sebulan dekat Mekah tu, saya jumpa satu je lah kefahaman saya. Dalam Allah kata pada kita manusia ni, mu ni ingat aku masa susah je. Masa senang mu lupa aku. Malam mu minta ampun dengan aku, esok mu buat jahat dah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi kita ni, masa kita susah, masa kita nak sesuatu dengan Allah, kita akan minta. Kadang-kadang menangis-nangis minta. Bila dah minta, dah dapat, tak teringat pun. Baik, kita seronok bila? Masa kita pergi berjalan mana-mana, kita seronok lah. Boleh kita solat tak? Memang kena solat. Allah bagi kemudahan pula. Jamak dan qasar. Kalau kita luar, musafir. Tapi subuh boleh jamak dan qasar tak? Tak boleh. Dalam buku ni saya cerita satu kisah. Kita makan. Ni contoh cerita pergi Hat Nyai. Hat Nyai ni syurga makanan lah. Kami pergi pun, ya Allah. Pergilah makan kat sana tu. Bila masuk satu restoran tu, semua orang Malaysia je. Ya Allah, kaya orang Malaysia ni. Dan saya makan cepat-cepat. Memang ada orang kenal lah. Prof, apa khabar? Prof, apa khabar? Okey. Saya pun keluar. Nak tunggu kereta datang ambil nak bawa balik ke hotel. Datanglah seorang dengan tuk-tuk. Okey, dengan tuk-tuk ke van gitulah. Van kecil tu lah. Dan saya tengok. Dia keluar je van tu. Mulut dia bergerak. Prof Kamil. Saya tahu dah. Ini mesti orang baca buku travel haji saya ke buku apa ni. Dia pun datang kat saya, dia pun cerita, ya Allah Prof, terima kasihlah. Saya baru balik haji gini. Terima kasihlah kerana tulis buku travel haji. Dia banyak membantu saya. Tak cerita, saya diam je. Lepas tu saya pun, dah sudah tu, saya pun peluk dia. Saya bisik di telinga dia. Boleh tak saya nak tanya satu soalan? Apa dia? Subuh tadi solat kat mana? Dia pun diam. Dia pun kata, solat kat hotel, Prof. Saya pun cerita dah. Subuh tak boleh jamak dan qasar. Kalau boleh, di Hat Nyai ni banyak masjid-masjid di sekitar ni. Sungguh, saya kata, banyak. Pergilah solat subuh ke masjid. Kalau boleh lah. Kalau kita usaha, dapat boleh. Bini kat sebelah biasa, support suami. Prof, dia kata, laki saya ni duduk dekat Malaysia, dia kata tak pernah tinggal solat di masjid. Itulah maksud sayanya. Saya beritahu. Saya kata, bila kita pergi berjalan, ujian untuk orang berjalan, kita gagal kat situ. Pasal apa? Kita terlupa nak pergi semayang ke masjid. Dekat Malaysia kita buat. Inilah dia kata ujian mengembara. Allah bagi kemudahan yang lain. Itu yang maksud saya. Tapi nak buat-buatlah, tak nak ikut sudah. Saya cakap je. Tapi suami dia beza. Dia peluk sekali lagi saya. Terima kasih, Prof. Tuan-tuan dan puan-puan. Banyak lagi perkara yang boleh bagi saya 1 minit lagi boleh? 1 minit lagi ya. Dan bila saya pergi ke Aqsa, saya tulis, di sebalik tembok Yahudi, ada damai di Aqsa. Rombongan ini, kisah ini, pengembaraan ini adalah pengembaraan kembara rohani. Jadi, bila sampai di sana, okeylah, kita pergilah semayang apa semua. Dan subuh tak ada dalam agenda. Saya bangun dalam bas, saya tanya, tuan-tuan, besok saya nak pergi solat subuh. Ni di luar Jerusalem, di luar Masjid Al-Aqsa. Saya kata, tuan-tuan, besok saya nak pergi subuh. Saya kata, siapa nak ikut saya? Semua angkat tangan nak ikut. Okey, semua angkat tangan nak ikut. Saya pun okey lah. Tapi kena bayar lah. Saya collect lah $5 seorang. Tambang teksi nak pergi. Semua bagi ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi ya. 4 buah kereta pergi. Semua sekali pergi. Sebab apa? Saya ajak dia. Pergi sampai di masjid di sana. Masjid Putih lah. Kalau tak silap saya nama dia. Masjid Putih. Ya Allah, tak ada orang semayang kat sana. Di Nazareth. Okey, Roza beritahu Nazareth. Tak ada orang. Kami je yang pergi. Adalah 2-3 orang Palestin. Di negara Palestin yang dikuasai oleh Yahudi, masjid ada 1-2 je. Tapi tak penuh. Dan saya memahatikan satu, ya Allah, Allah nak uji macam mana lagi ni? Orang tak pergi ke surau, tak pergi masjid. Okey. Besoknya saya tak adalah buat pengumuman. Siapa nak pergi masjid tak? Tak adalah. Besok saya kata, saya tunggu pukul 4 pagi. Masya Allah, subhanallah, tak ada seorang pun turun. Sebab itu, tuan-tuan, saya belajar sesuatu. Anak-anak kita, kalau kita tak suruh, dia tak pergi. Ini orang tua semua ni yang kembara rohani pun tak pergi ni. Tak nak pergi. Masya Allah, subhanallah. Sebab itu saya kata, kita ni sering terlupa lah. Kita sering terlupa dengan apa yang kita nak sebenarnya dalam hidup kita. Dan kalau kita ingat sentiasa apa yang kita nak, kita jagalah. Tuan-tuan dan puan-puan, seronok cerita ni. Tapi tuan-tuan bacalah buku Di Sebalik Tembok Yahudi ni, pengembaraan yang saya fikir, Masya Allah, subhanallah, menusuk hati saya lah. Baik, tuan-tuan. Panjang pula hari ni. Kita berhenti di sini, insya Allah.
Jangan jadi manusia yang lupa. Ingat sentiasa Allah. Dan cara untuk mengingati Allah ini mudah aja. Buatlah apa yang dia suruh. Buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Maknanya kita nak jaga yang itu. Bila kita nak jaga, Allah jaga kita. Baik, siapa yang hari ni? Hazianah Nordin. Hazianah Nordin daripada Kuantan. Hubungi saya ya, Hazianah. 0193154444. Hari ni, Allahu Akbar. Tajaan siapa ni? Puan... besoklah saya beritahu tak datang ni, dah tua ni, tak ingat dia punya tu. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami sepanjang bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.